jalan kekufuran, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka dikelilingi oleh dinding, mereka dikelilingi oleh halangan yang tidak sejalur cahaya nur sekalipun yang menerangi mereka. Kerana orang-orang seperti ini, orang-orang yang terhalang dengan cinta kepada dunia ini, sememangnya mereka tidak mahu kepada cahaya, tak mau cari dah. Cerita pilah banyak mana pun, kembalilah balik kepada Islam. Kan kamu kena terima ni kebenaran ini kebenaran, itu kezaliman, itu kepalsuan. Tapi mereka ini dah karat, mereka ini dah tak boleh terima dah. Lalu Allah tutupkan hati-hati mereka supaya tidak dapat melihat kebenaran itu. Mereka sebab apa? Mereka terlalu cinta kepada dunia. Surah Al-Baqarah Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Hati-hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada melihat kebenaran. Telinga mereka dihalang untuk mendengar kebenaran. Walahum azabun azim. Mereka ini Allah kata disediakan kepada mereka azab yang amat pedih, yang amat dahsyat. Orang ni Islam beragam tapi Islam yang tak mau terima kebenaran, Islam yang tolak Quran, Islam yang tolak hadis Nabi SAW, berpura-pura kata Islam, berpura-pura memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka tolak, mereka hina hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang, mengatakan mereka berjuang untuk melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk mempertahankan kalimah Allah. Tetapi di sebalik itu mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau ikut hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup aurat dan sebagainya, tapi berjuang untuk mempertahankan kalimah Allah. Ini mereka ini, kalau mereka sembahyang bersama-sama dengan kita pun, namun sembahyang mereka ini tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sembahyang mereka tetap tidak bercahaya, sembahyang mereka tetap tidak ada nur. Dalam keadaan mereka ni sembahyang dalam keadaan lalai, tidak khusyuk, tidak tawaduk, dan tiada pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat di antara sifat orang munafik. Sembahyang mereka ni sembahyang dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak ada khusyuk, tidak ada tawaduk, rendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita nak sembahyang, kita mesti ada sifat rendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lalai dalam sembahyang, kena latih diri, tuan-tuan. Jangan abaikan waktu sembahyang, jangan lewatkan sembahyang, sengaja lewatkan. Sampai kadang-kadang nak habis waktu baru kita sembahyang. Ini sifat orang munafik. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila mereka datang untuk bersembahyang, untuk menunaikan sembahyang, mereka sembahyang dalam keadaan malas. Kusala, qamu kusala, yura'unan nas. Tapi kalau orang ramai ada, dia sembahyang elok. Sebab apa? Yura'unan nas, nak tunjuk dekat manusia. Ini sifat munafik. Riak dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syirik yang kita tak sedar. Kita buat kerja, kita buat amal bukan kerana Allah, tapi kerana orang. Kerana orang tengok, itu riak. Ini yang Nabi risau. Nabi pernah bersabda, dia risau tentang syirik yang tidak disedari oleh umat dia. Apa dia? Itulah riak, sifat riak ketika beramal.
dalam surah Al-Ma'un kan Allah sebut fawailul lil musallin, neraka jahanam lah neraka wail lah bagi orang yang sembahyang. Orang sembahyang masuk neraka, na'udzubillah. Sembahyang tapi masuk neraka. Apa sembahyang tu? Sifat sembahyang tu mereka macam mana? Sifat sembahyang mereka, alladzina hum yura'un, sembahyang mereka hanya semata-mata untuk dilihat oleh manusia. Dilihat oleh manusia. Ini sifat orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat Allah kecuali sikit je. Kata sembahyang itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diri sembahyang, mendirikan sembahyang itu untuk mengingati Allah. Aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku, Allah kata dalam surah Taha. Aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang. Kalau sembahyang itu untuk ingat kepada aku, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sembahyang kita ingat benda ni. Kalau orang yang munafik, yang tolak Islam, yang tak mau terima, yang tak percaya, yang pura-pura sahaja, bila lepas sembahyang pun sembahyang dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang mereka tidak ada cahaya, sembahyang mereka tidak khusyuk dan tawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengharapan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Minda mereka ini sentiasa ingat perkara-perkara yang di luar sembahyang. Perkara-perkara yang di luar sembahyang seperti apa? Buat maksiat, rasuah, judi, arak, kaki perempuan dan sebagainya. Sebab dalam sembahyang dia ingat benda lain, tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat hal dunia, ingat pangkat, darjat dan sebagainya, tapi tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lara dalam sembahyang menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang mereka sembah waktu tu. Kan kita tak boleh jadi macam tu. Kita kena didik hati kita supaya kita ikhlas mengerjakan amal ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Barulah sembahyang itu boleh mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, sembahyang itu mencegah diri kamu daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Tapi kalau sembahyang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan hati tidak tenang, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesan daripada sembahyang itu untuk mencegah diri kita daripada melakukan kejahatan. Sembahyang, kena sembahyang juga. Sembahyang, itulah kata didik anak-anak sembahyang di awal usia 7 tahun. Awal usia 7 tahun kena didik tak? Sebab Nabi suruh. Nabi kata, perintahkanlah anak-anak kamu sembahyang pada usia mereka bila umurnya 7 tahun cukup. Sekiranya umur 10 tahun mereka tidak sembahyang, pukullah mereka dan asingkan tempat tidur mereka. Itu hadis Nabi SAW yang mengajar kepada kita supaya didik anak kita sembahyang bila seawal usia 7 tahun. Suruh dan ajak sembahyang sekali yang kita. Mana kita umur 15 baru kita nak suruh sembahyang, tak jadi dah. Tak jadi dah. Kena awal seawal usia 7 tahun. Sebab sembahyang ini penting. Sembahyang itu tiang agama. Golongan yang tidak sembahyang atau golongan yang sembahyang hanya kerana orang.
Dia tak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas sembahyang namun akhlak dan perangai mereka tidak ubah seperti orang lain sembahyang. Macam orang tak sembahyang, perangai dia gila dunia dan sebagainya, yang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jahil tentang agama. Dia datang sembahyang saja, mengaji tak mai. Hakikat ni sesungguhnya, sungguh pun mereka sembahyang tapi mereka tidak nampak cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lagu ni menyebabkan mereka tidak nampak jalan yang bawa keselamatan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Sebab kita abang pun tak pakai, sembahyang juga tapi kajian agama tak mau dengar, tak mau mengaji dan sebagainya. Maka mereka ni tak kenal jalan keselamatan, macam mana jalan Islam yang sebenar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak jalan bagi kita hamba-hambanya mencari kebenaran. Allah dah bagi banyak jalan. Ada kalanya duduk seorang-seorang, fikir, muhasabah diri, tafakur, pisahkan diri daripada kesibukan dunia. Maka gunakan kesempatan itu untuk muhasabah diri, koreksi diri. Muhasabah, fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling berkuasa di atas dunia ini? Walaupun kita ni ada kuasa, siapa yang paling berkuasa? Kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha kuasa. Kalau kita lupa, kapal terbang 370 yang hilang 2 hari lepas, belum jumpa lagi, belum terjumpa apa-apa lagi. Banyak spekulasi. Dan sekarang dunia tertumpu kepada Malaysia. Mula-mula dunia dikejutkan dengan ketidakadilan mahkamah yang menjatuhkan hukuman kepada seorang manusia yang difitnah. Kemudian Allah turunkan ujian, balak berupa balak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghilangkan kapal terbang. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ini satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Kita bermuhasabah. Kita bermuhasabah, kita cek balik apa yang tidak kena dengan sistem negara kita yang dikatakan negara Islam. Negara Malaysia adalah negara Islam. Kemudian ditambah pula negara Malaysia ni negara contoh bagi umat Islam seluruh dunia, tetapi tidak mengamalkan Islam yang sepatutnya. Tengok kapal terbang, dah lah syarikat kerajaan, ada hidangan arak, pramugarinya macam mana, pakaian menutup aurat ke tidak, sempurna ke tidak, muhasabah balik. Ini ujian bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapal terbang yang punya canggihnya tapi tidak berdapat dikesan sampai hari ini. 2 hari dah hilang di mana, wallahu alam. Kemudian lapangan terbang yang serba canggih boleh dibolasi oleh 2 orang yang memegang pasport palsu. Pihak menteri menyalahkan orang yang menjaga jaga orang bawah yang menjaga laluan itu. Inilah akibat daripada kecuaian manusia. Dan ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut, "Ulanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'."
wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu, wa nabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu perkara minal khauf, dalam daripada satu perkara apa? Yang pertama al khauf. Allah akan uji kita. Khauf ni takut, bimbang, risau, sedih. Sekarang umat Islam, orang Malaysia dan beberapa negara lagi, saudara-mara mereka sedih dengan kehilangan saudara-mara mangsa yang ada dalam kapal terbang. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang Islam, kita bersabar. Allah sebut minal khauf, bimbang, rasa bimbang itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan bimbang, perasaan takut. Wal ju', kelaparan, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelaparan, kehausan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang musim kemarau, kena minum air banyak, kadang-kadang air dicatu. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena muhasabah, cek balik diri kita, kat mana salah kita. Itu sebab kita kena istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keberkatan tidak hilang daripada kita. Minal khauf wal ju', kelaparan. Walaqsim minal amwal, kekurangan daripada harta benda. Allah sebut, Allah uji kita. Allah uji pun, yang pertama dengan ketakutan, kebimbangan. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiganya, kekurangan harta benda. Kurangnya harta benda kita. Berkurangan. Kalau musim kemarau ni berterusan, kebun terbakar, tanah terbakar dan sebagainya, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita kurang harta benda. Rumah terbakar ada. Minggu lepas sekolah saya terbakar. Ke sekolah, kantin sekolah sambar, gas terkeluar, alhamdulillah, dan padam. Ada padam juga lah, tak rosak terang mana, cuma ditukar periuk nasi dan sebagainya. Ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kekurangan daripada harta benda. Allah nak bagi uji yang tu, Allah tukar benda dia. Alhamdulillah, sikit ya kerosakan, tapi orang sumbang tu banyak. Alhamdulillah. Kami duk rancang untuk mengubah kantin kami tu. Kami tengah mengumpul dadak, insya-Allah. Atau kalau ada boleh. Wa naqsim minal amwal wal anfus, jiwa-jiwa. Kekurangan jiwa dengan kematian anak-anak kita, dengan kematian saudara mara kita, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Was thamarat, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Sekarang musim kemarau, kering kontang, buah-buahan tidak ada. Adalah buah tapi mahal. Adalah buah-buahan tapi tak macam musim sejuk, musim tidak kemarau. Allah kurangkan harta benda, kurangkan buah-buahan. Kemudian hujung Allah kata, wa basyiris sabirin, berilah gembira, khabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar menghadapi ujian, Allah Subhanahu wa taala akan bagi ganjaran kepada dia, banyak ganjaran. Sabar. Bila timpa ujian kita sabar,
Ini daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita keluh kesah. Keluh kesah tu memang sifat manusia lah, sifat tabiat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia dijadikan dia dalam keadaan dia keluh kesah, sentiasa keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, bila dia mai keperitan, kesusahan, dia keluh kesah. Dia rasa